Jadi Alhamdulillah kita dapat sama-sama bertemu berhimpun pada pagi ini, mudah-mudahan diberkati ya pertemuan kita di sisi Allah Taala dan dikurniakan kita dengan nikmat ya, iaitulah ilmu yang bermanfaat sehingga mendatangkan kefahaman kepada agama kita ya, menjadikan kita insya-Allah tenang serta sentiasa mendapat kebahagiaan di sisi Allah Taala. Semoga kita semua sentiasa dalam berkasih serta rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita ingin membicarakan tentang satu iaitulah tajuk ya berkaitan dengan kaum Bani Israel ya. Mengapa kita pilih tajuk ni? Kerana ia relevan dengan keadaan semasa yang berlaku iaitulah di Palestin ya, yang mana ya kita lihat macam mana saudara-saudara kita ataupun ya tersebut dengan sahabat-sahabat saudara kita semuanya yang seagama dengan kita yang telah pun diuji oleh Allah Ta'ala dengan penindasan yang begitu dahsyat ya, kezaliman yang begitu buruk ya, dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Zionis di negara haram Israel ataupun di negara yang mereka rampas daripada penduduk-penduduk Palestin atau saudara kita di Palestin. Jadi kita akan bicarakan berkaitan dengan mereka. Kerana apa? Kerana Al-Quran menyebutkan tentang mereka. Al-Quran menceritakan tentang kaum ini dalam setiap surah-surah yang kita lihat dalam Al-Quran pasti ada kisah mereka. Daripada awal surah, yakni surah Al-Baqarah, awal Al-Quran, terdapat kisah kaum Bani Israel. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita tentang kaum Bani Israel yang berada di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya? Dan Allah cerita begitu detail sekali tentang kisah mereka, tentang keadaan mereka, tentang sikap mereka dan begitu juga tentang disebutkan perbuatan yang telah pun mereka lakukan di dalam surah Al-Baqarah yang panjang itu. Kemudian bila kita tengok juga dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala membicarakan juga tentang mereka. Ali Imran adalah satu nama keluarga. Ali maksudnya keluarga, Imran maksudnya iaitu seorang lelaki yang bernama Imran. Jadi lelaki yang bernama Imran ini adalah seorang lelaki yang soleh yang merupakan ayah kepada Maryam alaihissalam. Dan Maryam adalah ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Ali Imran adalah kisah tentang Bani Israel juga. Begitulah juga dalam surah Al-Ma'idah Allah cerita tentang hidangan. Hidangan Al-Ma'idah bermaksud hidangan dan hidangan itu sangat-sangat istimewa, sangat-sangat special kerana ia merupakan hidangan yang turun daripada langit Allah Ta'ala kepada sama juga kaum Bani Israel. Jadi kita akan lihat banyak kisah-kisah Bani Israel di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ceritakan kepada kita. Sudah pasti ada sebabnya ataupun hikmahnya yang Allah Ta'ala ingin kita pelajari daripada kaum ini. Bukan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang mereka, tetapi dalam masa yang sama kita sendiri dapat melihat kaum ini yang masih lagi ada di zaman kita. Kita dapat melihat sendiri macam mana sikap mereka yang sebenar, macam mana sifat mereka, macam mana keadaan mereka, macam mana perbuatan mereka. Semuanya kita dapat lihat kerana mereka berada pada zaman kita ini. Jadi subhanallah, ada satu lagi perkara yang menarik tentang mereka ini dalam Quran. Kebanyakan kaum-kaum yang Allah ceritakan dalam Quran, mereka semua apabila Allah Ta'ala khabarkan tentang kezaliman mereka dan kejahatan yang mereka lakukan, ternyata akhirnya Allah Subhanahu Taala membicarakan tentang bagaimana Allah mengazab mereka. Sebagai contohnya, Allah Taala menceritakan tentang kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut adalah satu kaum yang mengamalkan hubungan sejenis. Itu perbuatan yang begitu dibenci oleh Allah, perbuatan yang mungkar. Jadi mereka ini dalam keadaan melakukan semikian, lalu Allah utuskan Nabi Lut alaihi salam untuk berdakwah pada mereka. Lalu akhirnya mereka masih ingkar, mereka seakan melakukan penganiayaan juga kepada Rasul mereka sendiri. Dan akhirnya bila tiba masanya Allah Ta'ala merintahkan
nabinya Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya untuk keluar daripada kota Sadum pada waktu malam, dan akhirnya sebelum waktu subuh telah berlakulah azab yang Allah timpakan, iaitu malaikat Jibril mengangkat seluruh kota Sadum setinggi langit dan kemudian dihempaskan ke bumi sehingga menjadi satu lautan yang besar yang dinamakan dengan Laut Mati ataupun The Dead Sea. Jadi ini merupakan di antara kisah-kisah yang berlaku dalam Quran yang Allah kabarkan tentang kaum yang kufur pada Allah. Bukan hanya kaum Sadum, kaum Nabi Lut alaihissalam, tapi juga ada kaum yang lain yang menunjukkan sifat-sifat keburukan mereka. Seperti contoh sifat keingkaran, sifat sombong mereka, sifat ingkar mereka pada Allah, sifat mempermain-mainkan apa yang dibawa oleh Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul-Rasul mereka yang telah pun mengajarkan mereka kepada keimanan kebaikan, tapi mereka menjadi orang-orang yang mengingkari akan kelebihan yang Allah kurniakan pada mereka, nikmat yang Allah anugerahkan pada mereka. Antaranya kaum Ad. Kaum Ad, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, antaranya dalam surah Al-Haqqah. Kaum Ad ini dan kaum Samud, dua kaum yang berada di zaman yang berbeza, tetapi memiliki kelebihan yang hampir sama. Apa kelebihan mereka? Iaitu mereka mampu untuk memahat batu-batu yang besar sehingga menjadi rumah maligai mereka. Dia tak payah batu, letak simen, buat piling, tak payah. Dia terus pahat je batu-batu tu jadi maligai. Jadi rumah mereka yang sangat-sangat disebutkan dengan indah. Disebutkan bukan ukiran, dia memahat batu-batu yang begitu kata besar itu, dan hal ini menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia-manusia selepas mereka. Itu kelebihan yang Allah beri pada mereka. Tapi kelebihan itu menjadikan mereka sombong dan angkuh kepada Allah Ta'ala, bahkan tidak mahu mengikuti Rasul mereka. Nabi Hud alaihissalam diutuskan kepada kaum Ad. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Dalam surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-6, Allah berfirman, dan disebutkan kaum Ad, mereka itu telah pun diberikan Allah Ta'ala, dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan yang disebutkan dengan taufan angin yang begitu kuat. Jadi Allah hantar angin untuk menghancurkan kaum Ad. Manakala kaum Samud, fa'amma Thamud fa'uhliku bit-taghiyah. Manakala kaum Samud, ayat sebelumnya, ayat yang kelima, Allah Ta'ala telah pun menghantarkan, iaitulah bunyi yang sangat-sangat dahsyat. Kaum Samud berlaku peristiwa yang sama. Mereka orang yang tidak mahu ikut Rasul mereka, iaitu Nabi Saleh alaihissalam. Sehingga bila Rasul mereka berdakwah untuk mereka beriman pada Allah, mereka tolak. Dan mereka kata, kalaulah kamu boleh mereka mempermain-mainkan Nabi Saleh. Dan mereka kata, kalau daripada celah-celah batu ini kau boleh lahirkan, kau boleh keluarkan unta, maka kami beriman. Akhirnya Nabi Saleh berdoa, ternyata keluar unta daripada batu. Lalu Nabi Saleh beritahu, jangan diapa-apakan unta ni. Kalau dia nak makan, beri dia makan. Dan kamu punya tasik yang tempat kamu kumpul air, satu hari adalah untuk kamu, satu hari untuk unta ni. Akhirnya kaum ni dia tak tahan. Dia bunuh unta ni, dia sembelih unta ni. Dan akhirnya datanglah azab Allah, iaitu Allah hantarkan bunyi yang teramat-amat kuat, teramat dahsyat, sehingga mereka yang mendengar bunyi itu boleh mati bergelimpangan. Lalu kaum-kaum ini Allah Ta'ala musnahkan, dan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, fahal tara min baqiyah. Kata Allah Ta'ala, adakah kamu melihat masih ada lagi kaum-kaum ini yang berbaki di muka bumi Allah? Jawapannya tidak ada. Semuanya telah Allah musnahkan. Allah Ta'ala telah hancurkan kaum-kaum yang kufur ini. Dan Allah SWT telah binasakan mereka. Yang tinggal hanyalah kesan-kesan mereka saja, iaitu rumah-rumah mereka. Kaum Samud, mereka tinggal di mana? Di Madain Saleh. Madain Saleh ini adalah satu kawasan yang sekarang dipanggil dengan nama Al-Ula. Jadi Al-Ula ni adalah satu tempat yang berada di utara Madinah. Jadi baru-baru ni tempat ni viral. Ramai orang pergi. Sebab dulu kerajaan Arab Saudi dia tutup tempat ni.
Dia tak bagi orang pergi. Tapi sekarang dia bagi orang pergi. Bukan hanya dia bagi orang pergi, dia buat hotel, dia buat swimming pool kat situ. Hal ini adalah hal yang tidak, yang sesuatu yang dilarang Nabi SAW sebenarnya. Kerana tempat itu kalau nak pergi ziarah tidak ada masalah. Untuk mengambil pelajaran. Tetapi bukanlah tempat untuk bersukaria, untuk enjoy, untuk entertainment. Dan hal ini berlaku pada hari ini. Dan itu saya pun bawa jemaah umrah baru sebulan lepas lebih kurang. Dalam kapal terbang, dalam pesawat menuju ke Madinah, ramai orang-orang non-Muslim. Kita jemaah umrah, tapi ramai non-Muslim datang. Rupanya mereka nak pergi Madain Saleh untuk tidur, untuk enjoy di sana. Na'udzubillah. Inilah keadaan yang sangat kita risaukan, keadaan akhir zaman yang berlaku. Tanah-tanah suci yang awalnya menjadi satu tempat untuk memperingati Allah, akhirnya menjadi satu tempat yang melupakan Allah Ta'ala. Tempat entertainment. Begitu juga di Jeddah. Ia bukan tanah haram, tetapi ia berdekatan dengan Masjidil Haram, berdekatan dengan Masjidil Nabawi. Kalau Madinah dekat dengan Masjid Nabawi. Tetapi tidak ada penghormatan terhadap tempat-tempat ini, sehingga kan sekelilingnya mereka melakukan banyak perbuatan, bahkan menghidupkan, iaitulah perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat pada Allah. Ini yang dimurkai oleh Allah. Sepatutnya sesuatu yang bila dekat dengan tanah haram, sepatutnya lagi ingat pada Allah, tapi lagi lupa pada Allah. Inilah menyedihkan sekalian. Baik. Jadi kita balik pada cerita tadi. Maka ini antara kaum yang Allah musnahkan, dan Allah menyatakan tidak ada lagi baki kaum ini di alam ini. Maka semua telah pun dihancurkan, dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekarang kita melihat kepada kaum yang sesuatu yang berlakunya berbeza, baik. Apa yang berbezanya? Iaitulah Bani Israel. Mereka ini kufur pada Allah Ta'ala. Dan Allah cerita tentang sikap mereka, sifat mereka di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Tetapi mereka tidak dihancurkan oleh Allah. Mereka tidak dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Mereka masih dibiarkan. Mereka masih ada lagi sehingga hari ini, sehingga zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga zaman hari ini masih ada lagi. Dan mereka itu seperti yang nyatakan dalam hadis Nabi SAW, mereka akan ada sampai hari kiamat. Maka mengapa kaum ini masih ditinggalkan? Baik, itu antara persoalan yang kita ingin rungkaikan. Sebelum itu kita kenal dahulu siapakah kaum ini sebenarnya. Kita lihat pada surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-47. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-47 Allah Ta'ala telah berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah kembali kamu kepada nikmat yang telah pun aku anugerahkan ke atas kamu. Wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum alal alamin, telah memberikan kelebihan kepada kamu melebihi iaitulah kaum lain di alam ini. Maksudnya, para jemaah sekalian, Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat ini, pertama, Allah memanggil kaum ini dengan panggilan yang mulia, iaitu Ya Bani Israel. Panggilan ini sebenarnya bukanlah panggilan hina, tetapi panggilan yang mulia. Bila Allah memanggil wahai Bani Israel dalam Al-Quran, itu menandakan satu panggilan yang terhormat terhadap satu kaum, iaitulah kaum Bani Israel. Kerana sebenarnya para jemaah sekalian, Bani Israel ini asalnya adalah satu kaum yang beriman kepada Allah. Mereka adalah golongan mukminun, orang-orang yang beriman seperti kita. Tetapi berlaku dalam sirah, dalam sejarah, mereka ini telah pun bertukar daripada golongan yang mulia menjadi golongan yang hina di sisi Allah. Golongan yang diberi kemuliaan sehingga golongan itu dilaknat oleh Allah. Golongan yang asalnya beribadah pada Allah yang akhirnya mengkufuri Allah Ta'ala. Golongan yang asalnya mentaati Allah dan Rasul tapi akhirnya menjadi orang yang melawan dan menentang Allah dan Rasul.
Jadi inilah kaum yang kita nak belajar tentang dia. Ya, sebab dia ini Allah cerita banyak dalam Quran. Dan kata Imam Syekh Sya'rawi rahimahullah, kata Imam Syekh Sya'rawi, semoga Allah merahmati dia, iaitu sesuatu yang Allah khabarkan dalam Quran sudah pasti memberi kebaikan untuk kita, memberi manfaat untuk kita, memberi iaitu pelajaran yang besar untuk kita sehingga dapat kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak akan ceritakan sesuatu yang tidak ada manfaat di dalam Quran. Kerana kitab itu adalah kitab yang agung, kitab azim, kitab Al-Quran Al-Karim, kitab yang mulia, kitab yang agung daripada Allah Ta'ala. Tentu sekali isi-isinya memiliki hikmah yang besar untuk kita hamba-hambanya. Oleh kerana demikian kita lihat kisah Bani Israel ini pasti memberikan sebenarnya sesuatu pelajaran yang besar untuk kita. Sehingga menyebabkan mungkin jika orang itu mengambil manfaat dengan sebenar-benarnya, maka dia terhindar daripada kehinaan. Dia boleh terhindar daripada menjadi seseorang yang rendah kemuliaannya ataupun hina di sisi Allah. Dan boleh jadi dia dengan mempelajarinya, dengan dia menjauhi keburukan dan mengamalkan kebaikan, dia boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Itulah antara hebatnya kisah-kisah dalam Quran sehingga Allah sebut Quran ini ahsanal qasas. Ada memiliki kisah-kisah yang terbaik. Jadi sebab itulah berbanding kita baca kisah-kisah merapu, lebih baik kita baca kisah yang ada dalam Quran. Kerana dalam Quran semuanya kisah adalah benar. Semuanya kisah adalah yang memberi manfaat. Semuanya kisah yang memberikan kebaikan kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi muslimin yang dirahmati, muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Taala. Balik kepada ayat tadi. Allah Taala memanggil kaum ini ya Bani Israel. Tahukah kita bahawa Israel itu adalah panggilan kepada seseorang lelaki. Jadi kaum Arab, orang-orang Arab ataupun orang Bani Israel, mereka ni suka kalau mereka dipanggil dengan nama keturunan mereka. Sebagai contohlah, ada orang ni dipanggil wahai Bani Hashim. Dipanggil bukan dengan nama dia tapi nama keturunan ni, wahai Bani Hashim. Dia seronok tak? Dia seronok, dia gembira. Sebab Hashim tu nama moyang dia yang dimuliakan, yang masyhur, yang hebat. Jadi keturunannya dikenali dengan kemuliaan. Sebab tu sebagai contoh, tapi kita orang Melayu tak berapa sangat pakai panggilan ni. Jadi kalau mereka orang Arab, contohnya macam saya lah, Muhammad Arif Zaki bin Muhammad Ali bin Umar bin Yusuf. Kalau moyang saya yang Yusuf ni, dia orang yang hebat, orang yang dikenali dasarnya, orang yang masyhur, maka saya ni dipanggil sebagai Arif dari Bani Yusuf. Macam tu. Arif saya daripada Bani Yusuf. Kamu Bani Yusuf? Jadi banggalah dia. Kita orang Melayu tak pakai sangat istilah ni, tapi dia orang pakai. Dia orang sangat-sangat mementingkan nasab keturunan mereka. Sehingga kalau dipanggil dengan nama moyang mereka itu kerana kemasyhuran moyang mereka, maka disebut nama kaum itu, maka dia sangat-sangat suka, sangat-sangat bangga, sangat-sangat seronok. Maka macam itulah juga Bani Israel. Sebenarnya Bani Israel adalah nama panggilan keluarga kepada Israel. Jadi Israel ni satu orang, insan yang dimuliakan. Yang insan yang diangkat kemuliaan. Dan Israel ini adalah sebenarnya nama panggilan bagi seorang lelaki yang mana lelaki ini merupakan seorang Rasul utusan Allah. Sebab tu mereka ni kaum yang mulia sebenarnya. Asalnya mereka kaum mulia. Israel adalah panggilan kepada seorang Rasul yang bernama Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam ni, dia dipanggil Israel. Israel itu apa maknanya? Isra maksudnya hamba. Il maknanya Allah. Jadi Israel dalam bahasa Ibrani membawa maksud hamba Allah yang mulia, yang hebat, yang taat pada Allah, yang bertakwa, yang masyhur. Namanya Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Nabi Yaqub dipanggil Israel. Maka anak-anak Nabi Yaqub ini dipanggil Bani Israel. Anak, begitu cucunya, cicitnya, keturunannya dipanggil Bani Israel.
Mana-mana orang yang nasabnya boleh dikira sampailah kepada Nabi Yaqub, maka mereka itu adalah Bani Israel. Ya, berarti mulia tak? Mulia. Mulia kerana mereka itu dari golongan para rasul, daripada keturunan para nabi. Ya, subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bagaimana dalam surah Yusuf Allah menceritakan tentang permulaan Bani Israel. Jadi kat mana permulaan Bani Israel ni? Dalam surah Yusuf. Ya, dalam surah Yusuf dalam Quran. Kenapa? Kerana Nabi Yaqub ada dianugerahkan Allah dengan 12 orang anak. Jadi 12 orang anak ni adalah permulaan Bani Israel. Permulaan anak-anak ataupun cucu kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi apabila kita sebutkan tentang anak-anak Nabi Yaqub, salah seorang yang Allah pilih jadi Rasul. Namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya? Jadi bila kita lihat dalam Quran, Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang kisah Bani Israel ini bermula dengan Nabi Yaqub. Dan kisah kita boleh tengok dalam kisah Nabi Yusuf, macam mana perangai seorang demi seorang ataupun sikap abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam terhadap Nabi Yusuf. Jadi ini sudah menunjukkan bibit-bibit permulaan kepada perangai mereka, sikap mereka. Yang sebenarnya ada di kalangan mereka para salihin, ada di kalangan mereka para nabi. Tetapi ada juga di kalangan mereka yang suka menipu daya, suka melakukan kekufuran, suka melakukan perbuatan yang buruk, suka menuduh orang lain, suka mencipta berita. Jadi hal-hal ini disebutkan dalam di dalam surah Yusuf. Itu permulaan. Dan pada ketika itu mereka masih lagi beriman pada Allah. Mereka masih beriman tapi sudah mula menunjukkan sikap-sikap buruk mereka. Baik, terbalik pada cerita tadi. Maka Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 47 tadi, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kaum Bani Israel yang ada di Madinah, iaitu ingatlah kamu kembali kepada nikmat yang telah Allah dan telah aku, kata Allah, anugerahkan kepada kamu dahulu. Apakah bentuk nikmat itu? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itulah sehingga kelebihan mereka itu melebihi daripada semua kaum-kaum lain di alam ini. Maka apa kelebihan itu? Ada orang kata, adakah kepandaian mereka, kebijaksanaan mereka atau rupa paras mereka yang smart-smart, muka macam handsome, memang tak dinafikan. Orang-orang Hollywood yang berlakon di Hollywood tu ramainya orang Bani Israel. Tetapi adakah itu nikmat yang Allah sebut dalam Quran? Sebenarnya bukan. Nikmat yang Allah anugerahkan pada mereka yang melebihi kaum lain bukanlah dalam bentuk material tadi, dalam bentuk muka smart ataupun dalam bentuk harta, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk kepandaian, bukan. Tetapi hakikatnya ia adalah dalam bentuk petunjuk Allah, hidayah Allah Ta'ala. Mereka mendapat petunjuk Allah yang melebihi dari banyak kaum-kaum yang lain. Mereka mendapat hidayah Allah Ta'ala melebihi daripada kaum-kaum yang lain. Apa contohnya? Pertama, mereka dianugerahkan Allah Ta'ala dengan ramainya Rasul di kalangan keturunan mereka. Jadi kalau kita lihat dalam keturunan Nabi Yaqub AS sendiri, ada Nabi Yusuf menjadi Rasul. Kemudian generasi yang seterusnya, lahirnya seorang Rasul yang namanya Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Harun AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Zakaria, Yahya dan Nabi Isa AS. Jadi ini antara nama-nama Rasul yang dinyatakan dalam Quran tentang mereka. Bahkan terdapat yang lain lagi, bahkan terdapat Rasul yang disebut dalam hadis, namanya tapi tidak disebut dalam Quran. Antaranya adalah Nabi Yusha' ibn Nun. Nabi Yusha' ibn Nun ataupun mereka panggil dengan nama Joshua. Nabi Yusha' adalah seorang Nabi yang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW telah ceritakan tentang perjuangannya selepas daripada kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Baik, jadi maksudkan, okey, sekejap.
Jadi berbalik kepada tadi, maka kita lihat macam mana ramainya Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan di kalangan kaum Bani Israel. Ya, ramai Rasul. Dan kalaulah contohnya, kalau kita lihat seorang demi seorang Rasul itu, semuanya adalah insan-insan yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Insan yang dekat dengan Allah, yang menerima wahyu, yang mendapat, ya, iaitulah rahmat daripada Allah serta mukjizat yang Allah kurniakan pada mereka. Jadi ramai Rasul di kalangan kaum mereka ini. Itu pertama kelebihan yang Allah berikan. Yang kedua, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun menurunkan banyak ayat-ayatnya ataupun kitabnya kepada mereka dalam bahasa mereka. Sebagai contohnya, Allah berfirman, Allah Ta'ala menceritakan dalam Quran tentang kitab-kitab Allah. Yang wajib kita beriman ada 4 kitab. Kitab At-Taurah, Zabur, Injil dan Al-Quran. Satu je dalam bahasa Arab, iaitu Al-Quran, dan semua yang lain adalah dalam bahasa mereka, iaitu bahasa Ibrani. Kitab At-Taurah turun pada Nabi Musa. Kitab Al-Injil turun pada Nabi Isa. Kitab Az-Zabur turun sebelumnya kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi mereka ini bukan hanya satu kitab, tapi ada 3 kitab yang besar, yang agung, yang mulia, yang Allah turunkan pada mereka. Masya Allah. Banyak betul petunjuk yang Allah berikan. Bukan hanya itu, Allah tambahkan bagi mereka dengan petunjuk yang dipanggil dengan nama suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa, kata Allah SWT, dan Allah Ta'ala telah pun menurunkan, memberikan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa itu adalah dari kalangan Bani Israel. Jadi maknanya nikmat yang kedua adalah nikmat hidayah Allah, iaitu kitabullah yang Allah turunkan. Dan nikmat yang ketiga adalah banyaknya kelebihan yang Allah kurniakan pada mereka. Antaranya mukjizat-mukjizat para rasul mereka yang menyebabkan mereka merasakan keselamatan. Mereka merasakan nikmat. Mereka merasakan kelebihan yang besar. Sebagai contohnya, apa contoh yang Allah berikan? Antaranya dalam Quran Allah beritahu 2 kali nikmat makanan turun dari langit. Ya, 2 peristiwa makanan turun dari langit berlaku ke atas mereka. Maknanya makanan ni tak payah buat apa-apa, turun daripada langit dia makanan dia. Antaranya di zaman Nabi Musa, makanan itu namanya manna wassalwa. Dan zaman Nabi Isa sekali lagi namanya al-ma'idah. Ya, jadi manna wassalwa ni kata mufassirin dia macam madu, ya, yang dia turun pada waktu pagi mereka tengok dah ada dekat batu, dah ada dekat kayu, di padang pasir. Dan mereka kutip, mereka boleh makan, mereka boleh letakkan dalam minuman, minuman tu jadi bersih, jadi baik, jadi lazat, jadi khasiat. Mereka letak dalam makanan, makanan jadi lazat dan berkhasiat. Jadi maksudnya manna ni satu makanan yang menakjubkan yang Allah beri pada mereka. Dan as-salwa iaitu burung-burung. Burung ni dia tak terbang, dia duduk kat situ. Dan mereka memudahkan mereka untuk makan dan menikmati daripada rezeki yang Allah kurniakan. Ya, tetapi kita lihat bila Allah bagi nikmat pada mereka, mereka kufur pada nikmat itu. Mereka tidak bersyukur. Sehingga akhirnya mereka bila datang manna wassalwa, lalu akhirnya mereka kata Nabi Musa, wahai Musa, mintalah kepada Tuhan kami, iaitulah supaya kami mendapat makanan, ya, wa adasiha wa basaliha dan lain-lain. Ya, berilah kami contoh kacang adas, bawang, apa ni, sambal belacan. Sambal belacan tak adalah, tapi maksudnya apa, dia minta benda-benda yang dia rasa macam maknanya kami nak yang ni, yang Allah bagi ni, kami nak yang lain pula. Dia boring, dia tak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya, ya, Nabi Musa tanya, adakah kamu nak tukar sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang telah baik Allah kurniakan? Kenapa kamu tak bersyukur? Macam tu. Kita kalau dapat makanan yang lazat hari-hari, seronoklah kita kan, syukur kita. Tapi orang Bani Israel, mereka tak bersyukur pada Allah. Makanan kali kedua turun zaman Nabi Isa AS. Dari langit Allah Ta'ala. Antara apa lagi nikmat lain yang Allah bagi? Nabi, bagaimana ketika mereka dikejar untuk dibunuh oleh Fir'aun, lalu Allah selamatkan mereka. Nabi Musa diminta pukullah tongkat kamu ke lautan, maka terbelah laut itu.
sehingga kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, terbelah sampai ke dasar laut. Lalu mereka boleh berjalan di atas dasar laut itu, ya, dan melihat bagaimana laut ini setinggi gunung, ya, maknanya teramat-amat dalam lautan, ya, subhanallah. Dan mereka melaluinya dengan selamat, dan akhirnya Allah selamatkan mereka dari Fir'aun. Fir'aun lalu Allah tenggelamkan Fir'aun, ya. Tetapi lepas Allah tunjuk nikmat tu, apa mereka buat? Mereka sembah patung anak lembu, mereka sembah berhala. Na'udzubillah min zalik, ya. Baru sekejap Nabi Musa tinggalkan mereka, lebih kurang 44 malam je. Turun-turun dari Tur Sina, daripada menerima wahyu, tengok-tengok kaum dia Bani Israel dah sembah berhala. Allahu Akbar. Itu geram Nabi Musa. Nabi Musa ni marah dengan mereka. Sehingga Nabi kata, wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapalah kamu tak berhenti-henti menyakiti aku? Sakit hati aku dengan perangai kamu, dengan sikap kamu, dengan sikap tak mau bersyukur, dengan sikap ingkar pada Allah, dengan sikap tidak ingat pada nikmat Allah berikan, tidak menghargai nikmat. Jadi itulah yang menyebabkan Nabi Musa sendiri pun marah dengan mereka ini. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal yang demikian, kita lihat bagaimana, ya, keadaan kaum Bani Israel ini dikurniakan nikmat yang banyak oleh Allah. Sehingga ada dalam Quran Allah cerita bila mereka berada di padang pasir, mereka dipayungi oleh kepulan-kepulan awan. Jadi ada kepulan awan ikut mereka, menjadi payung mereka dari kepanasan, sehingga mereka tidak panas walaupun di tengah padang pasir. Kita nak payung pun kena pergi beli, tapi dia orang payung tak payah, kat langit pun dah ada payung. Maknanya mereka tidak panas, dan payung itu akan ikut mereka ke mana mereka pergi. Allahu Akbar. Awan itu akan ikut mereka. Begitulah juga nikmat mereka tak ada minuman. Nabi Musa AS, Allah perintahkan, ketuklah batu ni, maka keluar 12 mata air. Nak minum air percuma saja, keluar daripada batu. Kita nak minum kena bayar kowe, setiap bulan kena bayar. Dia orang tak bayar. Allah bagi free je air. Dalam keadaan boleh bawa batu tu, nak minum lagi, keluar je air daripada batu tu. Subhanallah. Jadi berbagai-bagai nikmat kebaikan yang Allah beri pada mereka, tetapi sayang sekali setiap nikmat yang Allah bagi, mereka lazimi dengan mengkufurkan nikmat itu. Mereka tidak bersyukur pada Allah. Mereka, bahkan sampai satu saat mereka mencabar pula Nabi Musa. Wahai Musa, kami nak tengok Allah. Ya Allah, punyalah perangai buruk jemaah sekalian. Allah dah bagi banyak nikmat, mereka nak tengok Allah. Nak tengok pula zat Allah Ta'ala. Ini sesuatu kekufuran. Dan keadaan mereka tu Allah cerita satu demi satu dalam Quran, supaya kita ambil pelajaran dan menjauhi sifat dan sikap mereka. Baik. Jadi jemaah dikasihi dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh hal yang demikian, kita lihat kaum Bani Israel, mereka asalnya adalah orang-orang beriman. Mereka adalah orang yang beriman asalnya. Dan mereka adalah seperti kita, orang beriman. Cuma menjadi masalah kerana mereka bermula daripada beberapa generasi setelahnya, mereka yang sudah bersifat tidak bersyukur dan banyak sifat-sifat kedegilan dan sebagainya ini, bercambah sifat buruk itu sehingga mereka mula berpaling dari petunjuk Allah. Jadi asalnya mereka ni orang beriman, dia buat dosa. Bila dia buat dosa, Allah beri jalan untuk mereka balik pada Allah. Bertaubat. Ini bertaubat pada Allah Ta'ala. Tapi lama kelamaan sikap buruk mereka ini bertambah semakin teruk, semakin buruk, sehingga mereka mula menyimpang daripada petunjuk Allah. Apa yang berlaku? Dan hal itulah yang menyebabkan permulaan mereka ini menjadi hina di sisi Allah. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima, surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Baik. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat kelima, Allah berfirman,
inilah dia perumpamaan. Satu contoh, satu kaum yang begitu, yang menjadi begitu tragis sekali keadaan mereka. Dan ini juga merupakan sebab kenapa Allah tinggalkan mereka itu. Untuk kita melihat apakah kesannya meninggalkan petunjuk Allah Ta'ala. Apakah kesannya bila Allah dah bagi hidayah, kita mensisiakan hidayah. Apakah kesannya bila Allah dah bagi petunjuk pada kita, kita berpaling dari petunjuk itu. Bila Allah rentak petunjuk itu, Allah rentak hidayah itu, iman itu, maka jadilah seseorang itu boleh menjadi sangat hina sekali dan sangat buruk sekali, sehingga terzahir keburukan melalui perkataan dan juga perbuatan mereka. Jadi apa yang berlaku? Kaum Bani Israel ini asalnya beriman dan kaum yang mulia. Kerana apa? Masalul ladzina hummilut Taurah. Kata Allah, lihat satu perumpamaan. Satu golongan yang jangan jadi kamu macam ni. Kenapa mereka mula-mula membacakan kitab Taurah? Jadi persamaan kita dengan mereka, mereka dianugerahkan kitabullah. Kita juga ada kitabullah, yakni Al-Quran. Jadi asalnya mereka tu membacakan kitab kitab yang disebutkan Taurah. Dan mereka beramal dengannya. Summa, kemudian lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak lagi membacakan kitab itu. Mereka tidak lagi beramal dengan kitab itu. Mereka tidak lagi berusaha memahami kitab itu. Dan mereka tidak lagi mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam kitab itu. Artinya mereka engkar pada Allah. Kitab Allah cakap macam ni, dalam Taurat cakap macam ni, mereka buat macam ni. Dalam kitab Taurat suruh buat A, mereka buat B. Dalam kitab Taurat suruh mereka taat pada Allah, pada Rasul, mereka tidak buat semikian. Pada kitab Allah suruh mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenepikan perintah itu. Mereka cakap, kami takkan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun betul dia seorang rasul. Kenapa? Sebab dia bukan orang Bani Israel. Dia orang Arab. Orang Arab ni lebih rendahnya, lebih hina daripada kami. Kenapa kami nak ikut rasul? Nampak? Perangai mereka apa? Keangkuhan mereka menjadi merajai hati mereka, diri mereka, sehingga mereka meletakkan keagungan bangsa mereka lebih besar daripada ketaatan kepada Allah. Nampak tak? Jadi itu yang berlaku dalam kehidupan mereka. Summa lam yahmiluha. Akhirnya mereka mengabaikan kitab Allah. Apa yang berlaku? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamathalil himar yahmilu asfar. Mereka itu dah jadi macam keldai yang memikul kitab-kitab. Kalau keldai pikul kitab, adakah keldai akan baca kitab itu? Jawapannya dia tak akan baca. Adakah dia akan faham kitab itu? Dia tak akan faham. Adakah dia akan amal kitab itu? Dia tak akan amal. Sebab dia keldai. Jadi kata Allah, kaum Bani Israel ini dah berubah. Sepatutnya jadi orang yang mulia, tapi kerana dia abaikan kitab Allah, petunjuk Allah, dia jadi haiwan semata-mata. Dan inilah yang berlaku pada mereka. Sebab itu mereka tidak ada sifat keprimanusiaan. Kerana mereka sudah menjadi golongan yang seperti haiwan. Kalau haiwan ada ke keprimanusiaan? Tak ada lah. Kan? Kalau dia nak bunuh manusia, dia makan je manusia kan. Kalau contoh singa, makan je lah manusia. Kalau dia nak buat sesuatu perkara, buat sebab dia tak ada akal. Dia dah jadi seperti haiwan. Maka Allah umpamakan Bani Israel itu dah macam tu. Kenapa? Sebab dia mengabaikan petunjuk Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita lihat dalam hal ini Allah Ta'ala nak beritahu pada kita kenapa Allah tinggalkan mereka, kaum Bani Israel. Kenapa Allah cerita mereka banyak dalam Quran dan Allah tinggalkan mereka? Pertama, sebab Allah nak kita belajar jangan jadi macam mereka. Kita ada petunjuk Allah. Kita diajarkan dengan sunnah Rasulullah. Kita diajarkan dengan akhlak baginda Nabi SAW. Kita diajarkan dengan syariat agama kita. Maka jangan kita abaikan semua itu. Kita mesti beramal dengannya. Kita mesti meyakininya. Mesti bertakwa dengan Allah. Kita amalkan sunnah Nabi. Kita amalkan akhlak Nabi. Kita amalkan apa yang ada dalam Quran. Apa yang Allah kata haram, kita haramkan. Yang halal, kita halalkan. Maka berarti dengan itu,
kita mendapat petunjuk dan kita memelihara petunjuk Allah dalam jiwa kita, maka Allah akan berikan petunjuk bagi orang-orang yang dia kasihi. Lalu Allah kata apa? Kaum Bani Israel, mereka ni tak nak petunjuk Allah, mereka tolak. Maka Allah rentap iman mereka, rentap petunjuk mereka dalam hati mereka, hidayah Allah. Maka apa jadi mereka? Bi'sa masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatillah. Maka inilah kaum, seburuk-buruk kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, yang mana Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumadh zalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mana orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa mereka zalim terhadap diri mereka? Mereka sendiri yang melemparkan petunjuk Allah Ta'ala. Kitab Allah Ta'ala mereka lemparkan. Maksudnya apa? Mereka ambil kitab tu, mereka baca, mereka tengok. Oh, kalau benda ni aku suka, aku buat. Yang aku tak suka, aku tinggalkan. Bahkan bukan hanya dia nak benda yang dia tak suka tu dia tinggalkan, dia biarkan, tetapi dia padam pula ayat dia. Ayat Allah dalam Taurat itu, Allah sebut dalam Quran bagaimana mereka padam ayat tu. Dan mereka tulis ayat lain, menggantikan dengan ayat yang mereka suka. Supaya hukum hakam ni jadi benda yang mereka nak je. Bukannya Allah nak, tapi yang mereka nak. Maka sebab tu Allah murka pada mereka. Sebab tu Allah beritahu pada kita, kita berdoa ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, janganlah kami ni tersasar menjadi orang-orang yang seperti orang yang kau murkai. Ini kita baca dalam surah Al-Fatihah, kan? Orang yang dimurkai ni siapa? Bani Israel. Mereka dapat petunjuk, tapi mereka mengubah suai kitab Allah, mengubah suai petunjuk tu. Supaya bukan nak ikut petunjuk tu, mereka nak ikut dia. Mereka nak petunjuk tu yang ikut diri mereka. Bukan mereka nak taat pada Allah, tapi dia nak Allah yang taat pada dia. Nampak tak kesombongan dan keburukannya sikap mereka tu. Sebab tu Allah kata mereka ini adalah seburuk-buruk kaum. Bi'sa mathalul qaumil alladhina kazzabu bi ayatillah, iaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu muslim muslimat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala biarkan mereka supaya kita boleh lihat sendiri. Ya Allah, inilah kesannya kalau Allah bagi petunjuk tapi mensisihkan petunjuk itu. Kalau Allah bagi Al-Quran tapi tak mau taat apa dalam Quran. Kalau Allah telah datangkan Nabi bawa syariat tapi tak nak ikut syariat. Ya, pula tu mengubah suai agama mengikut kesukaan dia. Akhirnya menjadi hina sebegini golongan Yahudi yang kita lihat hari ini. Jadi para jemaah sekalian dirahmati muliakan Ta'ala. Bila kaum Bani Israel mula jadi Yahudi? Bila dia jadi Yahudi? Yahudi ni kira dah menyimpang daripada kebenaran. Kalau mereka Bani Israel, boleh jadi mereka ni masih beriman pada Allah. Itu zaman Nabi Musa, mereka masih beriman. Tapi mereka buat dosa-dosa sikit. Kemudian Allah beri peluang mereka kembali pada Allah. Tapi sampai satu saat, mereka jadi terus menyimpang. Namanya mereka jadi Yahudi. Dan mereka tegar nak duduk dalam kesesatan itu. Walaupun mereka tahu mereka dalam kesesatan, tapi mereka tidak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Ya? Iaitulah ketika mereka ini berhadapan dengan Nabi Isa AS. Bila mereka berhadapan dengan Nabi Isa, mereka tidak mahu ikut Nabi Isa. Ya? Mereka membenci Nabi Isa, mereka tak mahu ikut Nabi Isa dan mereka tak nak ikut kitab Injil. Mereka kata mereka nak ikut Taurat dan ajaran Nabi Musa sahaja. Ya, dan oleh sebab demikian mereka padam ayat-ayat tentang Nabi Isa untuk membolehkan mereka supaya tak perlu ikut Nabi Isa dan mereka nak kekal dengan agama mereka. Yang sebenarnya dalam Taurat suruh mereka ikut Nabi Isa AS, suruh mereka beriman dengan Injil. Sampai Nabi Isa kena berbicara pada mereka. Apa kata Nabi Isa pada mereka? Dalam surah As-Saff Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. Kata Nabi Isa kepada kaum dia, iaitu Bani Israel, aku ini adalah Rasul utusan Allah ke atas kamu. Ya? Dan aku datang untuk membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Artinya apa dalam isi Taurat ini bukan untuk dibuang, tetapi untuk
diambil untuk dibenarkan dan untuk diperkuatkan lagi dengan Injil, ya, dengan datangnya kitab Al-Injil. Sebab tu bila turunnya Quran semua orang mesti ikut Quran. Walaupun dia dulu ikut Injil, dia ikut Taurat, dia wajib ikut Quran. Sebab apa? Quran ini memperkuatkan musaddiqal lima, ya, memperkuatkan apa yang ada dalam Injil, memperkuatkan apa yang ada dalam Taurat. Maka bila datang kitab Quran, syariat Quran itu yang telah sempurna, syariat di dalamnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah telah menyempurnakan agama kamu, kata Allah Ta'ala, aku telah sempurnakan agama kamu. Iaitulah melalui turunnya Al-Quran dan syariat Islam. Jadi macam tu yang berlaku di zaman Nabi Isa. Sepatutnya mereka dah ikut Nabi Isa, tapi mereka tak nak ikut. Mereka menyimpang, mereka jadi golongan Yahudi. Dan mereka inilah merancang nak bunuh Nabi Isa. Mereka rancang bersama dengan orang-orang yang dipanggil orang Rom. Mereka buat tuduhan palsu ke atas Nabi Isa. Dan Raja Rom memerintahkan askarnya untuk untuk tangkap Nabi Isa. Akhirnya Allah angkat Nabi Isa ke langit. Dan hal ini berlaku di zaman Nabi Isa. Maka masa tu mereka dah jadi Yahudi. Bila datang zaman Nabi Muhammad SAW, mereka kata mereka tunggu Rasul terakhir ni. Dan mereka menganggap Rasul terakhir ni di kalangan Bani Israel yang akan memuliakan balik kami ni, yang akan memuliakan balik agama kami. Padahal yang datang itu telah pun Allah takdirkan, iaitulah Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang Arab, dan kitab terakhir ini, Al-Quran, adalah kitab dalam bahasa Arab. Jadi mereka kata, mustahil kita nak ikut Nabi ni. Ya, sebab kita bangsa yang mulia, dia bangsa yang hina, dia orang Arab. Jadi kita tak boleh ikut dia. Kita akan kekal dengan agama kita dan kita terus menjadi golongan Yahudi yang sesat, yang dimurkai, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nampak tak jemaah sekalian? Jadi inilah yang berlaku. Dan hari ini mereka kekal dengan menjadi Yahudi, dan lebih buruk lagi pada tahun 1948, sebelum tu lagi mereka telah pun membangkitkan, iaitulah gerakan Zionism. Mereka jadi Zionis pula. Zionis ni apa pula? Dah lah Yahudi tu dah sesat dah. Dia jadi Zionis pula, lagi sesat lagi. Zionis ni pula adalah satu kepercayaan yang radikal, yang dahsyat, yang buruk. Iaitu apabila mereka percaya bahawa tanah Palestin itu milik mereka dan mereka telah dijanjikan Tuhan untuk dapat tanah tu, dan mereka boleh buat apa saja untuk mendapat balik tanah tu. Membunuh kaum muslimin. Itu sebab bermula tahun 1948 mereka telah pun melakukan pembasmian kaum muslimin di Palestin. Mereka bunuh hampir 200,000 orang Palestin. Bermula mereka duduk di Palestin tahun 1948, dan hal ini masa zaman tu kita tidak tahu banyak kerana zaman tu belum ada media, belum ada kemampuan untuk tersebarnya berita yang besar tentang hal ini. Tapi hari ini rahmat jugalah Allah Ta'ala takdirkan adanya media, adanya media sosial dan sebagainya yang boleh dikongsikan. Akhirnya kita tahu kebenaran. Mereka melakukan penipuan demi penipuan, mereka melakukan kekufuran demi kekufuran dengan tujuan supaya memusnahkan kaum muslimin. Baru-baru ni mereka bom satu hospital yang dalamnya ramai orang Muslim yang telah pun cedera. Lalu akhirnya cedera itu semuanya syahid jalan Allah Ta'ala. Melebihi 500 orang. Ada di kalangannya kanak-kanak, ada di kalangan kaum perempuan, orang-orang tua. Mereka bunuh saja semua. Kerana bagi pandangan mereka, kami berhak mendapatkan tanah kami dan kamu kena diusir, kamu kena dibunuh. Dibunuh pun tak apa. Itu yang menjadikan dahsyatnya Zionis ini, maksudnya. Dan mereka beranggapan apa? Iaitulah semua manusia. Kami adalah manusia dan rupa manusia, roh kami manusia kerana kami anak-anak Tuhan. Ini kepercayaan mereka. Dan kamu, orang lain, termasuklah rakyat Palestin, orang Muslimin, rupa kamu manusia tapi roh kamu binatang. Roh keldai, roh anjing, macam-macam binatang, roh kera, yang kalau kamu melawan, kita bunuh je tanpa ada keperimanusiaan. Sebab apa? Sebab dia anggap kaum muslimin yang lain itu hanyalah haiwan saja. Itu kepercayaan mereka.
Dan membunuh orang-orang lain ni adalah sesuatu yang disukai oleh Tuhan mereka. Na'udzubillah min zalik. Membunuh musuh mereka, mereka kata. Ini menjadikan orang Yahudi tadi sudah menjadi ekstrim, lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dan sebelum ni pun dah buruk dah. Bila jadi Zionis lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi, lebih yang sampai kita tak mampu fikirkan betapa zalimnya mereka itu. Mereka mengebom anak-anak kecil, membunuh bayi-bayi. Dan hal ini sangat-sangat kita sebut betapa kita tengok sendiri macam mana Allah tunjukkan kekufuran, kejahatan mereka itu dalam Al-Quran, dan hari ini Allah zahirkan. Semuanya kerana mereka meninggalkan petunjuk Allah. Nampak tak sekalian? Sebab tu kita minta na'udzubillah min zalik. Kita minta Allah sentiasa kekal petunjuk dalam hidup kita. Dan kita pun kekal berusaha membaca, memahami dan mengamalkan ayat Al-Quran. Berusaha belajar hadis-hadis Nabi SAW serta yang disebutkan dengan sunnah baginda dan akhlak baginda. Juga kita sentiasa belajar tentang agama kita, memperbaikinya. Dan begitu juga hubungan kita dengan Allah, ketakwaan kita perbaguskan. Dengan itu Allah pelihara mudah-mudahan iman kita. Seperti mana sahabat Nabi yang sentiasa berusaha memelihara iman mereka, maka Allah kurniakan hidayah, kejayaan dan petunjuk yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah tinggalkan mereka? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kebenaran ayat-ayatnya, iaitu Al-Quran. Maka kalau Allah cerita semua tentang mereka detail, kalaulah mereka sudah tidak ada, pastinya orang akan mempersoalkan, betul ke Quran cerita tentang mereka? Mereka ni dah tak ada dah. Kaum lain telah Allah pupuskan, tapi kaum ni Allah tinggalkan. Akhirnya orang akan tahu bahawa Quran adalah kitab yang benar. Kitab yang benar daripada Allah, ia wahyu dari Allah, dan ia sesuatu yang benar yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka benarlah juga kerasulan Nabi. Berarti yang seterusnya, yang ketiga, kenapa Allah tinggalkan mereka? Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. So, Nabi bersabda bagaimana di akhir nanti adanya Yahudi Asfahan, Yahudi daripada Iran yang akan ikut Dajjal la'natullah, seramai 70,000 orang, dan mereka memakai tayalisah, pakaian yang khas. Jadi akhirnya mereka ini jadi kufur, mereka ikut Dajjal la'natullah, dan akhirnya menyebabkan ini Allah biarkan mereka sebab untuk tunjuk benarnya kata-kata baginda Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, Allah masih biarkan mereka sebagai medan jihad kita, supaya kita dapat berjuang, bertakwa pada Allah Ta'ala. Dan sudah pastilah dengan ketakwaan itu Allah Ta'ala akan membuka kembali tanah Palestin. Sebagaimana Allah membuka balik kota Mekah, Allah membuka kota Konstantinia di tangan orang-orang yang bertakwa, maka Palestin sudah pasti, Baitul Maqdis sudah pasti akan terbuka kembali, menjadi di bawah orang-orang mukmin, orang Islam, kerana ketakwaan kita. Maka sama-sama kita dekatkan hubungan kita dengan Allah, perbanyakkan berdoa pada Allah, berusaha dengan apa yang kita mampu memberikan bantuan dan pertolongan bagi mereka, dan sentiasa kita ingat kepada Allah Ta'ala, dan sentiasa memperbaiki amalan, perbuatan, perkataan kita serta segala apa yang daripada diri kita agar capai dan meraih redha Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi setakat itu dahulu pada pagi ini. Mungkin ada soalan, kita buka beberapa soalan saja, insyaAllah, kerana masa pun dah terlewat sedikit, insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ini ada lagi tak Israel ini yang masih beriman kepada Allah? Dan satu lagi saya nak tanya, doa yang paling tepat untuk kita doakan yang Israel ni musnah, macam mana yang tepat Ustaz? Sebab baru-baru ni saya mendengar dia kata kalau untuk Israel sebut sekali Zionis Israel. Sebab dia kata ada sebahagian Israel ini yang masih beriman. Jadi saya confused. Mohon pencerahan. Baik, terima kasih Haja. Baik. Pertama sekali, Bani Israel adalah kaum seperti kita, orang Melayu ataupun orang bangsa Cina ataupun bangsa India. Itu maksudnya dia adalah kaum. Ada tak kaum Cina yang beriman? Ada. Ada tak kaum India yang beriman? Ada. Dan ini membawa erti Bani Israel juga ada orang yang beriman. Ada di kalangan Bani Israel yang beriman pada Allah, tetapi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Di zaman Nabi SAW juga ada sahabat dari kalangan Bani Israel.
Contohnya namanya Abdullah bin Salam. Dan isteri Nabi sendiri, Ummahatul Mukminin, juga dari bangsa Bani Israel. Namanya Safiyah. Jadi kita ada ibu kita, ibu orang mukmin. Iaitu isteri baginda Nabi SAW adalah berbangsa Bani Israel yang namanya Safiyah. Jadi maknanya ada orang Bani Israel yang beriman, tapi jumlahnya sangat sedikit. Sebab tu Nabi beritahu, kalaulah ada 10 orang ahli kitab Bani Israel yang membacakan Taurat, yang beriman kepadaku, beriman pada Nabi Muhammad SAW, maka 10 orang beriman, sudah pasti tidak ada lagi orang Yahudi lepas tu. Tapi nak cari 10 orang tu pun susah. Bermakna sangat sedikit di kalangan mereka yang beriman. Itu soalan jawapan yang pertama. Jadi Israel ini, berarti kalau kita memohon pada Allah SWT, ya benar yang kita disebutkan dalam Quran, Allah tidak melaknat Bani Israel, tapi Allah melaknat Yahudi di kalangan Bani Israel. Allah tidak melaknat Bani Israel kerana dalam Bani Israel itu ada orang-orang mukmin. Bahkan Rasul-Rasul juga dari kalangan Bani Israel. Tapi yang Allah laknat adalah Yahudi, orang yang sesat, orang yang menyimpang dari kebenaran di kalangan Bani Israel. Mereka itu dipanggil Yahudi, ataupun dalam bahasa sekarang mereka telah berevolusi menjadi golongan Zionis. Zionis itu maksudnya mereka bercita-cita, bermatlamat untuk mendapat balik tanah Palestin. Itu dipanggil Zionism, pahaman gerakan untuk mendapat kembali tanah Palestin dengan apa cara sekalipun. Baik, jadi doa yang khusus yang diajarkan, antaranya diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW ke atas musuh-musuh Allah. Kalau kita nak doa untuk orang-orang Zionis ataupun golongan yang buruk ini, maka kita doalah antaranya doa ini, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Doa ini Nabi gunakan untuk banyak keadaan musuh-musuh Allah. Antaranya musuh dari kalangan Yahudi, iaitu orang-orang di Khaybar. Khaybar ini golongan Yahudi yang Nabi SAW sendiri berperang dengan mereka di zaman Rasulullah. Perang Khaybar namanya. Jadi maksud doa tadi, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Alkitab, wa mujriyas sahab, yang menjalankan, yang menggerakkan awan, wa hazimal ahzab, yang menghancurkan pasukan musuh, sunnati ihzimhum nabiyyika sallallahu alaihi aja. Ya, mohon mutekan Ada mikrofon, tengah Wan. baca. Wan, mutekan mikrofon. Please. Minta maaf sebab saya sebab saya ingat aja tengah nak baca doa tu. Okey, ihzimhum wansurna alaihim. Maksudnya apa? Ya Allah yang menghancurkan pasukan musuh ataupun al-ahzab, yang gabungan tentera-tentera musuh. Ihzimhum, maka kalahkanlah mereka dan bantulah kami menewaskan mereka. Ini antara doa yang Nabi ajarkan. Doa ni sebenarnya dibacakan juga dalam kunut nazilah. Itulah kunut yang dibacakan pada solat mana solat fardu pada rakaat yang terakhir. Maka ini yang diamalkan sekarang di banyak masjid di surau kita, boleh sama-sama berdoa, insya-Allah. Dan sekiranya kita tidak tahu dalam bahasa Arab pun, kita boleh saja berdoa dalam bahasa Melayu. Tapi khususnya doa ini, ya Allah, kalau contoh kita nak doa, ya Allah, bolehlah kehancuran kepada tentera musuh, Zionis boleh, ataupun Yahudi, ataupun tentera musuh yang kufur dari kalangan Bani Israel. Macam itu. Sebab Bani Israel itu satu kaum yang asalnya ada kemuliaan, ada orang beriman dalamnya. Maka yang kita doa itu adalah ke atas musuh. Ke atas musuh. Tapi ada juga ulama kata kalau kita sebut Israel pun dengan sebab bukan doa pada orang yang beriman di kalangan mereka, tapi di kalangan yang kufur pada mereka itu Allah Maha mengetahui. Jadi tidak ada permasalahan di situ. Yang pentingnya doa kita khusus bagi saudara-saudara kita diberi keselamatan, dan semoga Allah menghancurkan kesatuan dan juga kejahatan bagi musuh-musuh Allah di kalangan Yahudi, yang khususnya Zionis, Bani Israel. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga Allah Ta'ala memberi keselamatan dan kebaikan bagi kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saya serah balik pada Hajah. Okey, ada lagi soalan yang lain? Kod ada? Rasanya dah tak ada. Ada dah. Okey, baik.
Okey, baik. Ada Saya lagi? nak Assalamualaikum. Okey, silakan Puan. selamat Ya. Ya, saya dengar je. Silakan. Ustaz, saya nak Ya, tanya. saya. Apa bezanya Yahudi Ortodok dengan Yahudi sekarang ni, Ustaz? Oh, Yahudi Zionis dan Yahudi Ortodoks. Itu ke soalan aja? Ustaz, apa bezanya Yahudi? Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Okey. Ya Ustaz, baik. Clear. Terima kasih Ustaz. Baik, insya-Allah. Baik, Yahudi yang saya sebut tadi, Yahudi Ortodoks ni yang dibahasakan Ortodoks tu maksudnya yang berpegang kepada kitab. Maksudnya mereka ini adalah golongan yang mereka sebenarnya sesat. Mereka pun sesat juga. Cumanya mereka tidak radikal. Masuk radikal ni mereka tidak ganas, mereka boleh hidup dengan kaum muslimin. Mereka boleh hidup dengan orang Islam. Tetapi mengamalkan kepercayaan mereka, mengamalkan disebutkan dengan apa yang mereka nak, orang Yahudi, tetapi mereka tidak berancang untuk bunuh kaum muslimin, tidak merancang untuk menjatuhkan kaum muslimin. Mereka boleh bermuafakat. Ada tak golongan ni? Ada. Tadi bila saya pergi Yaman dulu, ada dekat tempat tu namanya Babul Yaman, kawasan lama Yaman, yang dalam tu ada perkampungan orang Yahudi. Ada sampai sekarang. Mereka hidup dengan orang Islam. Mereka ini pun sendiri tidak menyukai golongan Zionis. Sebab Zionis ini mereka kata sebenarnya Tuhan dah sebut dalam Taurat bahawa Tuhan tidak izinkan kita semua menyatu kembali menjadi sebuah negara. Tuhan tidak izinkan. Dan sebenarnya hal itu pun Allah sebut dalam Quran. Fa innaha muharramatun alaihim. Sungguhnya tanah Palestin itu telah diharamkan ke atas mereka. Bila Allah sebut ni zaman Nabi Musa, bermakna berita itu ada dalam Taurat. Tetapi golongan Zionis ni melawan apa yang ada dalam Taurat dengan mereka melancarkan satu gerakan yang besar-besaran untuk menguasai tanah Palestin dengan cara membunuh kaum muslimin di sana, dengan cara menzalimi orang-orang muslim, merampas rumah-rumah, tanah-tanah mereka dan membunuh anak-anak bahkan keluarga kaum muslimin. Maka ini Yahudi Ortodoks, walaupun dia sesat tapi dia tidak sejahat Zionis, macam tu. Dia masih boleh tolerate. Kita orang Islam masih boleh tolerate dengan mereka. Dan Yahudi Ortodoks ini adalah juga dari kalangan Bani Israel, tetapi dia tidak menyokong pergerakan Yahudi Zionis. Boleh faham situ Maksudnya mereka tidak mahu pergi pun dekat Palestin. Mereka duduk je dekat tanah-tanah, mungkin dekat Yaman, mungkin ada dekat Jordan, atau mungkin ada dekat negara-negara yang lain. Tapi mereka tidak pun pergi ke Palestin, ke tanah haram Israel. Mereka tidak menyokong dan menyatakan bahawa Tuhan tidak mengizinkan kita buat macam tu. Jadi ada yang macam tu. Jadi inilah disebutkan golongan perbezaan dua Yahudi tadi. Dan Yahudi Ortodoks ni boleh jadi mereka juga kadang-kadang ada di kalangan mereka yang beriman pada Allah. Ada mereka yang kembali kepada fitrah, beriman pada Allah. Setelah mereka mengkaji Quran, mengkaji kitab, dan akhirnya dengan jujur mereka balik pada Allah. Cumanya tidak ramai di kalangan mereka. Itu sajalah yang saya nak sampaikan. Jadi yang ada di Palestin semuanya adalah Yahudi Zionis yang ada di Palestin tu. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahan itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Arif Zaki atas perkongsian ilmu pada pagi ini mengenai pengenalan tentang Bani Israel, yang mana Bani Israel ini adalah suatu kumpulan bangsa yang mempunyai sejarah yang panjang. Sejarah kewujudan Bani Israel bermula seawal kelahiran Nabi Yaqub alaihissalam. Dan mudah-mudahan ia memberikan kita perkongsian ilmu yang bermanfaat dan mengambil pengajaran daripadanya buat kita semua, dan semoga diberi kefahaman buat kita semua. Dan Ustaz, kita tangguhkan dahulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lagi. Ustaz dan para Okay, jemaah assalamualaikum. sekalian. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Ainun. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Sama-sama.